Kita kembali bersama dalam segmen Bicara Belia. Tajuk yang menarik untuk kita ketahui bersama pagi ini, Generation Restoration 3.0. Ya, bersama dengan kita pada pagi ini, Alhamdulillah, bersama dengan dua orang narasumber kita yang sudah kita hadirkan di Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Television Brunei Sungai Akar. Di sebelah kiri saya bersama dengan Yang Mulia Puan Izazi binti Mausli, merupakan penasihat kanan Ayan Brunei, dan juga di sebelah Puan Izazi iaitu Puan Izian binti Enver, merupakan mentor Ayan Brunei. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Sehat. Alhamdulillah. Selamat datang ke Rampai Pagi. Ya, Dan ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini ya, untuk bersama dengan kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita ini yang menyaksikan pada pagi ini pastinya ingin mengetahui apa sebenarnya Generation Restoration 3.0 ini ya. Jadi inilah kita ini cuba ketengahkan dan kongsikan bersama dengan penonton-penonton kita. Saya rasakan sesuai Mahirah mulakan ruangan wawancara. Terima kasih Wali. Baiklah, bersama dengan Puan Izazi terlebih dahulu, merupakan penasihat kanan Ayan Brunei. Ingin kita ketahui juga apa sebetulnya ASEAN Youth Advocates Network. Itu nama singkatan bagi Ayan kan? Singkatan, yes. Mungkin dapat diterangkan kepada penonton kita berkenaan dengan maksud Ayan ataupun yang saya sebutkan tadi. Silakan Puan Izazi. Okey, so Ayan Brunei iaitu ASEAN Youth Advocates Network adalah sebagai rangkaian belia advocate daripada kawasan ASEAN. Kawasan ASEAN, dan Ayan Brunei mulai ditubuhkan pada penghujung tahun 2020. Jadi zaman-zaman COVID. Tapi Ayan Brunei adalah sebuah cabangan saja. Sebuah cabangan. Jadi cabangan Brunei aslinya adalah Ayan Philippines. Jadi jua tertubuh jua Ayan Cambodia, Ayan Thailand. Jadi kami semua adalah entiti NGO yang menolong untuk mempromosikan identiti ASEAN melalui komuniti advokasi lah. Jadi tahun bila jadi ditubuhkan? Akhir tahun 2020. 2020 ya. Jadi rasanya sudah menghampiri ataupun mencecah 4 tahun. Alhamdulillah. Jadi ini bermakna ianya bertapak secara apa? Kita ni di Filipina. Di Filipina yang asli tapi, dan mempunyai cawangan. Macam cabangan tapi lain kira we only minjam saja the name, tetapi mereka membuat aktiviti sendiri, Brunei membuat aktiviti sendiri. Tapi misi kami sama untuk ASEAN, belia ASEAN. Puan Izian, ada yang ingin ditambah mengenai Ayan ini? Mengenai Ayan ini, kerana ia kirakan pergerakan juga di Brunei. So Ayan Brunei ini adalah ahli gabungan Majlis Belia Brunei. So sebagai timbalan yang dipertua, and juga penasihat dan mentor Ayan Brunei ini, ketika ia ditubuhkan masa Disember 2020, di sana kami membagi nasihat dan perkara-perkara yang perlu diorang tubuhkan sebelum diorang menggerakkan diorang punya pergerakan inilah. So ketika itu saya sendiri dan juga Puan Khairunisa bertemu dengan diorang punya orang founder lah. So diorang bertanya macam kalau because diorang ni baru, so diorang bertanyalah macam mana diorang akan mengkelolakan diorang punya aktiviti apa, kerana diorang ni memakai nama ASEAN. Ia sangat sensitif sebenarnya, perlu adanya orang approval dari ASEAN Secretariat kan, tapi because diorang ni pergerakan saja and cawangan Brunei, so kami terapkan di bawah payung Majlis Belia Brunei lah. So kami dapat memperhatikan diorang punya aktiviti apa segala, and then dari segi laporan apa kami boleh itulah macam menolong at the same time. And most of kami punya aktiviti ni yang kami laksanakan bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan lah. Baik. Jadi Ayan ini di Brunei berapa orang sudah ahlinya ni?
Mula-mula sedikit saja. 2020 tu 2020 mungkin di dalam less than 10 orang. Okey. Tapi setelah 4 tahun, alhamdulillah sekarang sudah mencecah lebih dari 20 orang. Kami baru juga interview orang-orang untuk baru. Jadi sekarang sudah dalam 23 orang. Ahli-ahlinya di kalangan orang-orang muda belia. Semua itu adalah belia, tapi terdiri daripada since Ayan ini sukarela saja. Jadi ada yang student, ada yang mencari kerja, ada yang bekerja. Jadi ini semua hanyalah yang kami buat atas kerelaan sendiri. Itu namanya Hmm. sukarelawan kan. Jadi itulah sebenarnya Ayan sudah pun ditubuhkan selama 4 tahun. Sudah pun yang kita usianya sudah pun mencecah 4 tahun. Jadi ini kita masukkan dalam segmen bicara belia untuk kali ini, bercakap berkenaan dengan Generation Restoration 3.0 ini. Mungkin daripada Puan Izzati sendiri. Iya. Mungkin dapat Jadinya Generation Restoration 3.0 ini adalah sesuatu program yang kami conduct every year, setiap tahun. Tapi setiap tahun itu temanya berubah. Temanya berubah pasalnya setelah kami lakukan for the first time, kami realize yang banyak belia-belia ini meminati yang because Generation Restoration ini bertumpukan alam sekitar, topiknya is alam sekitar. Jadi banyak orang macam mau ikut, diorang macam apa lagi yang untuk tahun depan. Jadi kami try untuk membuat setiap tahun. Jadi pada tahun pertama cuma panel discussion sahaja. Cuma panel discussion dan kami menjemput pakar-pakar di dalam alam sekitar termasuk profesor daripada UBD, seorang representatif daripada Justri. And then kemudian kepada yang kedua, tahun kedua kami mencoba untuk menolong belia-belia untuk mendapat skill-skill sustainability. Jadinya macam belajar menjahit, kirakan supaya mindful consumption, supaya mereka mengelakkan pembaziran. Jadi pada tahun ini untuk versi ketiga 3.0, kami akan mentemakan kepada food security dan biodiversity. Food security dan biodiversity. Kenapa tajuk tersebut dipilih ataupun tema tersebut dipilih? Kerana saya merasa, kami sebagai Ayan Brunei merasakan bahawa belia-belia harus memahami relationship di antara makanan dan biodiversity. Pasalnya ada setengah belia yang mungkin Indah tahu apa yang dari mana makanan mereka tu. Dari mana macam rupanya dragon fruit ada di Brunei. Ada dapat Brunei menanam. Jadinya kami ingin mengaddress that relationship. Ya juga selain daripada memberikan kita ni ilmu pengetahuan lah kepada belia-belia kita ni untuk mengetahui berkenaan dengan apa tadi tu security makanan dan juga biodiversity. Jadi alhamdulillah gembira rasanya sebenarnya apabila mendengarkan tadi banyak sebenarnya galakan sambutan yang sangat menggalakkan daripada belia-belia kita ni yang ingin turut serta sama-sama mengikuti aktiviti ini. Apatah lagi ini adalah merupakan aktiviti kesukarelawanan tanpa imbalannya kita ni betul. Sesuatu yang dilakukan dengan diri sendiri ya. Jadi kita akan beralih pula kepada Puan Izan binti Anwar, merupakan mentor Ayan Brunei. Kita sudah tahu tadi berkenaan dengan Ayan Brunei. Untuk yang telah pun dinyatakan tadi berkenaan dengan security makanan dan juga biodiversity ini, mungkin Puan dapat menerangkan mengapa keselamatan dan kualiti makanan serta biodiversity ini alam sekitar ini adalah penting ni Puan. Mungkin dapat terangkan. Dari segi keselamatan dan kualiti makanan di Brunei ini serta biodiversity adalah pentingnya untuk kesihatan dan kesejahteraan manusia. So dari segi aspek dan akses kepada makanan yang selamat dan berkualiti ini pentingnya dalam segi pertumbuhan dan perkembangan manusia. So dari sana kita boleh lihat macam mana macam chemicals yang digunakan dan durang boleh memahami
betapa pentingnya untuk menjaga tubuh badan dorang. So dari sana dorang boleh tahu organik kah, yang penuh banyak chemical kah. So kalau dorang pandai tanam sendiri, dorang tahu apa yang dorang tanam itu. Betul. So dari sana dorang boleh memahami dari segi yang tanaman itu, like soil yang digunakan, dapat tumbuh ke indah. Betul. So kadang-kadang kan orang macam memahami ada tiap aquaculture, and then like dari segi apa tu lagi selain aquaculture yang Apa tu maksudnya? Cuma memikir sebenarnya ayatnya tu. Itulah jenis macam mana diorang akan menanam lah untuk dari segi keselamatan makanan ni lah. Because yang saya tahu lah ramai yang dari segi macam saudara Mara, diorang sudah menanam diorang punya makanan sendiri, strawberry, tia apa. Instead diorang ke kedai membeli, diorang tanam sendiri. Diorang eksperimen. Kita macam amazed lah melihat macam diorang ni praktikkan macam menanam makanan sendiri tu supaya diorang dapat consume sendiri. Dari segi pencimatan pun ada juga. And then Ani kirakan mempraktiskan diri kita ni supaya mereduce mengimport makanan dari luar lah. So kalau diorang praktiskan menanam makanan sendiri tu, dari sana diorang boleh membangunkan lagi ekonomi tani. So dari segi biodiversity ni, kalau in terms of memprovidekan perkhidmatan ekosistem yang penting untuk kehidupan ni, seperti yang udara bersih, air dan makanan. So itulah ni antara aktiviti yang dijalankan penting. Luar biasa sekali. Menarik kita ketahui bersama mengenai dengan security makanan dan juga biodiversity ini. Kalau boleh tahu di Brunei ni ada sudah orang membuat macam air hujan difilter untuk menjadi air minum kah? Ada sebenarnya, ada faktorinya di Muara. Kalau secara persendirian? Sebenarnya itu andang persendirian punya company lah sebenarnya. Lupa apa brand airnya sebenarnya, bekas. Tapi memang ia dijalankan oleh orang tempatan kita ni. Ya, benar. Luar biasa sekali. Diorang jual sudah diorang punya botol atau produk itu, and baru itulah tahu iaitu produk Brunei tani sendiri. Tapi alhamdulillah diterima ramai oleh orang-orang kita ni ya. Alhamdulillah ada berjual sebenarnya. Kita tu lupa nama brandnya sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah ya, gembira kita dengarkan kita ni sudah bertanam sendiri. Kita ni sudah mula mengitar semula air hujan menjadi air minum dan sebagainya. Jadi perlahan-lahan kita ni sebenarnya cuba untuk bermesraan dengan alam lah. Bagaimana kita ni boleh lebih sustainable, berdaya tahan sehingga ke masa depannya nanti ya. Mengapa peranan belia penting dalam melindungi alam sekitar ini? Okey, seperti yang saya ungkapkan tadi, peranan belia ni penting bekas di masa depan sekarang diorang yang ada peranan ni untuk meneruskan diorang punya itulah kehidupan. Dan sebagai orang appreciate bumi kita ni sendiri, and then dari sana diorang boleh memikirkan secara kreativitinya macam mana untuk orang sustain diorang punya kehidupan ni. So dari sana juga diorang boleh orang contribute dari segi diorang punya tenaga, diorang punya akal fikiran apa untuk membuat perubahan ni lah. So dari segi membuat awareness kah, macam orang anything yang boleh involve in secara sukarela. Dan dari segi ni juga diorang sebenarnya diorang berpotensi ni sebenarnya. Diorang ada background saya apa. Katanya generasi hari ini sebenarnya meminjam dunia untuk orang masa depan. Betul. Kerana dunia ini akan kita tinggalkan untuk mereka. Kalau kita ni indah menjaga pada hari ini, mereka akan beranak ke depannya. Betul. Kami sendiri belia mentor lagi another belia untuk itulah menyambung peranan untuk meneruskan. Jadi apakah projek-projek Ayam Brunei yang sebelumnya mungkin dapat dikongsikan dari Puan Izazi terlebih dahulu? Silakan. Jadi pada tahun lepas dan beberapa tahun yang lepas kami ada mendapat sumbangan daripada grant bernama YC Seeds for the Future grant. Jadi melalui sumbangan itu kami telah mendapat
ada dalam beberapa dapat membuat beberapa projek lah, beberapa projek mengenai kesedaran kesihatan mental, kesedaran perubahan iklim dan juga termasuk ini generation restoration. Jadi sebagai AYAN Brunei kami tidak ada satu saja topik, termasuk beberapa topik yang akan dikemukakan oleh ahli-ahli kami sendiri. Jadi kalau join AYAN Brunei boleh sekiranya mereka berminat kepada internet atau information technology, mereka boleh membuat projek tentang information technology. Jadi tiada restriction lah. Betul. Dan dari Puan Izian sendiri secara ringkasnya mungkin silakan. Dari ketubuhnya AYAN Brunei ini banyak sudah projek yang Majlis Belia Brunei sendiri telah menyokong dan kolaborasi dengan mereka. So dari segi program Maqasid Syariah, kira empowering transformative advocacy yang baru-baru dikelolakan di Jabatan Perdana Menteri pada 2 minggu yang lepas. 2 minggu yang lepas. So itu mestinya mempelajari apa itu, dan mengenali apa itu Maqasid Syariah. Dan dari sana diorang boleh mengadvocate, diorang punya awareness dan membuat projek lah lagi. And then this, bekerjasama juga dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Perdana Menteri dari adalah STG Secretariat and ada juga kami punya aktiviti ni involve orang ASEAN Youth Forum masa Brunei mencairkan ASEAN. Kami ada membuat aktiviti dan juga orang exchange program lah, tapi walaupun masa tu COVID, so hybrid lah sebenarnya. So diorang masa tu bersuah muka melalui Zoom lah tu dengan all ASEAN countries masa tu. So itu one of the orang events project yang kami boleh orang kolaborasi bersama-sama. Baik, alhamdulillah menarik sekali ya. Banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh AYAN sendiri walaupun usianya hampir-hampir mencecah 4 tahun ya. Tetapi itulah kedepannya nanti kita ini mengharapkan akan banyak projek, kegiatan dan juga aktiviti yang akan dijalankan lagi melibatkan muda belia kita ni nanti insya-Allah ya. Baik, masa kita ni singkat dan kita sekarang sudah pun berada di penghujungnya. Sebenarnya banyak lagi yang ingin kita ni bualkan tapi tidak mengapalah ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk kita ni bersama membincangkan dan juga mengkongsikan topik yang lain ya. Jadi jumpa lagi dalam kesempatan Puan Izian dan juga Puan Izazi dan assalamualaikum. Waalaikumsalam.